Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam dan juga tuan-tuan Bilal. Seterusnya yang saya kasihi mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan juga limpah rahmatnya pada malam ini dapat kita bersama-sama bertemu. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung lagi perbincangan kita dalam tajwid Quran. Masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu berkaitan tentang baris ataupun tanda-tanda yang terdapat di dalam Al-Quran Rasam Osmani. Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung terus kepada tanda bacaan yang berikutnya, yang mana sebelum ini kita dah bincang masuk tentang tanda tanwin. Jadi saya ulang sedikit sebagai ulang kaji kita untuk memperingati perbincangan kita yang terdahulu, iaitu berkaitan dengan tanwin. Tanwin itu ialah baris dua, yang mana baris dua itu ada tiga di dalam Al-Quran. Sama ada baris dua di atas, dua di bawah dan dua di depan. Namun begitu, di dalam Rasam Osmani, baris dua di atas terdapat dua jenis, dua di bawah terdapat dua jenis, dan juga dua di atas, dua di depan terdapat juga dua jenis. Jadi setiap daripada dua baris dua itu ada dua jenis di dalam Al-Quran Rasam Osmani. Dia tidak sama dengan Al-Quran Rasam yang selain daripada Rasam Osmani. Kerana sebelum ini saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan yang mana Al-Quran selain daripada Rasam Osmani, baris tanwin itu sama sahaja pada semua ayat-ayat yang terdapat baris tanwin. Tetapi ada sedikit perbezaan pada cetakan penulisan Al-Quran Rasam Osmani ini, kerana dia membezakan antara baris tanwin yang menyuruh kita baca secara berdengung ataupun baris tanwin yang menyuruh kita baca secara jelas tanpa dengung. Jadi itulah yang pernah saya ceritakan sebelum ini. Jadi sebagai ulang kaji, saya tunjuk semula kepada tuan-tuan yang mana tanwin ini ada yang menyuruh kita menyebut secara jelas. Baris tanwin itu maknanya jelas itu ialah dibaca tanpa dengung. Tanpa dengung. Dan ada juga baris tanwin yang menyuruh kita supaya baca secara berdengung. Berdengung ini kadar harkatnya ialah 2 harkat. Yang tanpa dengung ini hanya sekadar 1 harkat, tidak boleh dipanjangkan. Jadi baris tanwin yang macam mana yang dikatakan sebagai tanwin yang tanpa dengung dan yang baca berdengung? Kalau baris 2 di atas bagi yang tanpa dengung ialah baris 2 di atasnya selari kedudukannya, manakala 2 di bawahnya juga selari kedudukannya. Manakala 2 di depannya ialah seperti 69. Itu kalau tanwin yang menyuruh kita baca tanpa dengung.
Manakala tanwin yang menyuruh kita baca secara dengung ialah baris tanwin yang berkedudukan tidak selari. Dia tidak selari, sama ada atas dan juga bawahnya. Baris 2 di bawah dia pun begitu juga, dia tidak selari. Dia tak macam yang ni. Kalau ini sama aja, yang ini tak sama. Manakala 2 di depannya bentuk seperti 2 waw ataupun 99. Ini tanda-tanda tanwin yang ada dalam Rusam Usmani. Apabila mana tuan-tuan melihat di dalam kalimah terdapat tanwin yang selari seperti ini, baris 2 di atas dan 2 di bawahnya selari, maka ini tuan-tuan perlu menjelaskan sebutan huruf bertanwin tersebut. Sebagai contohnya, yang dimaksudkan sebagai sebutan yang jelas adalah seperti contoh, kalau kita sebut dal 2 di atas, bunyinya dan. Kalau dalam doa orang baca alhamdulillahirabbilalamin hamdan hamidin, hamdan, bila sebut hamdan, dia sebut dal 2 di atas dengan bunyi jelas dan, dia tak ada dengung. Ataupun baris 2 di bawah yang ada pada setiap huruf, iaitu baris 2 di bawah yang bentuknya selari, yauma idzin, yauma idzin. Itu kita sebut zin tanpa dipanjangkan. Begitu juga pada baris 2 di depannya yang seperti 69 ini. Contohnya ada pada ayat yang ada ta 2 di depan. Contoh, kalau ta 2 depannya bentuk seperti ini, khasyi'atun, tun, disebut tun tanpa memanjangkan. Tetapi bila mana kita melihat setiap kalimah yang di hujungnya ada huruf yang berbaris tanwin tidak selari pada baris 2 di atas ataupun 2 di bawah, maka perlu dipanjangkan secara dengung 2 harkat. Maka dengungnya itu dia tak boleh main hentam saja, tak boleh. Sebab dengungnya itu perlu melihat siapa yang ada di selepas huruf yang bertanwin. Siapakah yang ada, huruf apakah yang ada selepas huruf yang berbaris ini ataupun baris ini. Sebab setiap huruf itu apabila mana dia didatangkan selepasnya, maka bunyi dengungnya agak berbeza. Seperti contohnya, kalau sekiranya selepasnya ada huruf nun, huruf nun cara dengungnya lain. Kalau huruf mim cara dengungnya lain. Kalau huruf ta cara dengungnya lain. Okey, saya tak nak cerita yang ini dulu, saya nak terang yang ini. Ini cara yang mudah kita faham. Sebab yang ini kita susah sikit nak agak. Sebab yang ini perjumpaan dia pada huruf yang berdengung itu lebih banyak daripada huruf yang tidak berdengung. Kalau kita nak tahu, kalau baris 2 di atas ini kebiasaannya yang kalau kita akan jumpa dalam Al-Quran Rusam Usmani, bila kita tengok baris 2 di atasnya tidak selari seperti ini dan baris 2 di depannya seperti 69, saya yakin saya nak bagi tahu pada tuan-tuan sekalian bahawasanya tidak akan ada huruf lain di selepasnya, melainkan hanya 6 huruf ini saja. Sama ada huruf selepasnya huruf hamzah, ataupun huruf selepasnya huruf ha, ataupun selepasnya huruf ain, ataupun huruf ha, ataupun huruf ghain, ataupun huruf kha. Huruf 6 ini yang kebiasaannya akan terletak di selepas huruf yang berbaris tanwin selari. Kalau yang ini selain daripada 6 ini. Huruf Al-Quran ada 29. Kalaulah 6 huruf ini telah duduk di selepas huruf yang berbaris selari dan seperti 69 ini, maka balance daripadanya baki selebih daripada 6 ini, iaitu 23 lagi huruf ini,
dia akan duduk di selepas baris ini. Itu saja. Okey? Ini saja. Selanjutnya fahamnya baris tanwin ini hanya untuk huruf ini saja. Tuan-tuan akan lihat yang baris lari itu selepas dia mesti akan ada huruf ini. Contoh, kita ambil dalam surah Yasin ayat ke-10 kalau tak silap saya, wasawaun. Dia punya baris hamzah dia ada 69 ni. Wasawaun. Selepasnya ada huruf apa? Ain. Wasawaun alaihim. Alaihim. Nampak? Selepas baris ini adanya huruf ain. Ain ini salah satu daripada huruf yang saya kata tadi. Okey? Contohnya tanwin yang ada huruf selain daripada ini. Apa contohnya? Contohnya kalau kita lihat dalam tuan-tuan hafal tak surah Al-Insan? Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu ayat tu banyak yang ni, yang tanwinnya mana ayat? Apa dah? Al-Kafirun. Al-Kafirun tak ada. Al-Kafirun pun tak ada. Al-Kafirun tak ada. Yang Al-Kafirun tu dia ni baris-baris ni. Wala antum wala ana'a bidum ma'abatum. Dia tak termasuk daripada huruf ni. Yang baris macam ni dia akan ada huruf selepas ni. Huruf ini saja. Kalau tuan-tuan lihat baris yang macam ini, okey, yang baris dua di atas selari ini 69 ini, tiba-tiba selepasnya bukan huruf ini, huruf selain daripada ini, maknanya mungkin kita kena semak balik. Pasal apa dia ada huruf lain ni? Dia bukan salah apa? Dia salah tulisan. Sebab dalam Rasam Osmani dia bezakan baris tanwin yang selari ini 69 ini, selepas dia mesti akan ada salah satu daripada 6 huruf ini. Selain daripada 6 huruf ini, ba, ta, tha, jim, waktu apa? Dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dot, to, dha, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah. Hamzah tak ada. Ya. Selain daripada huruf yang 6 ni, semuanya akan duduk di selepas huruf yang berbaris tidak selari. Kerana tidak selari itu dia menyeru kita supaya baca secara berdengung. Kalau yang baris ini dia tak boleh dengung. Sebab apa? Sebabnya lepasnya ada huruf yang 6 ini. Huruf 6 ini dia tak boleh baca dengung, dia hanya boleh baca secara jelas. Macam kita baca surah Yasin tadi, wasawaun alaihim. Dia tak boleh baca un lama-lama, tak boleh. Ataupun contoh yang mudah lagi, aliman hakiman. Aliman hakiman. Mim dua di atasnya seperti selari ini. Selepas dia adanya huruf ha. Ha merupakan salah satu daripada huruf ini, maka mim dua di atas dibaca secara tidak dengung. Aliman hakiman. Dia begitu cara bacanya. Aliman hakiman. Dia sebut secara tidak dengung. Manakala yang ini pula, yang berdengung itu, setiap huruf dia ada lain cara dengung. Contoh kalau nun dengan mim kalau nun dengan mim, nun dengan mim ataupun lam dengan ro, biasanya tanwin selepasnya akan ada, selepas tanwin yang baris macam ni, dia akan ada huruf nun, dan nun itu akan diberi tanda saddu. Lam pun macam tu, ro pun macam tu. Jadi kalau macam ni, baris tidak selari ini bila jumpa dengan mim, dia kena dengung.
tapi dia dengung secara kamil. Kamil tu maknanya dia masuk terus tekan pada nun ni. Amilatun nasibah, dekat surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tun nasibah. Tapi kalau mim pun jatuh juga. Mim pun dia akan masuk secara secara jelas macam huruf nun ini. Maksudnya dia masuk secara sempurna. Kalau nun dia tekan amilatun, tapi kalau mim dia rapat, dia rapat macam tu. Tetapi pada ra, baris tidak selari juga. Selepasnya ada ra ataupun lam. Ra dengan lam ni dia special sikit. Dia dimasukkan secara kamil juga. Dia masuk secara kamil, secara menekan. Tetapi ra dengan lam ini tidak boleh dibaca dengung. Tapi dalam Quran Rasul Usmani, barisnya diletakkan sebelum lam dengan ra bersabdu. Ini tidak selari. Walhal macam saya kata tadi, kalau tidak selari sudah semestinya selepas huruf itu adalah huruf yang menyebabkan baris tanwin itu dibaca secara dengung. Tetapi pada ra dengan lam tak boleh baca dengung. Ra dengan lam dia tak boleh baca tekan lama-lama. Tal tak boleh. Tar tak boleh. Sebab saya cerita sebelum ni pada tuan-tuan, yang huruf ra dengan lam ni, kalau kita cuba dengan sedaya upaya kita untuk menekan sambil dengung kepada ra dan lam, maka saya katakan mustahil boleh jadi. Tak boleh. Kalau tuan-tuan kata saya boleh buat ustaz, saya janji kalau tuan-tuan boleh buat, bunyinya sangat tak sedap. Kalau tuan-tuan cuba buat dengung pada lam dengan ra, tak boleh tak? Ra pun macam tu juga. Mana bunyi itu? Okey? Sebab walaupun ada setengah orang dia macam ni, dia tengokkan, tu saya kata, bila dia cerita, macam saya cerita pasal baris ini, ada orang dia faham, okey, dia tak nak tahu hukum tajwid, maka dia membaca Quran itu dengan cara mengenal baris tanda bacaan saja. Maka dia tengok, okey, ustaz dah khabar baris yang selari 69 tak payah dengung. Tapi kalau barisnya tidak selari, kena dengung. Tiba-tiba dia jumpa huruf yang tidak selari ini, tetapi selepasnya ada ra dengan lam. Tiba-tiba jumpa ra dengan lam. Bila jumpa dengan ra dengan lam, dia teringat yang ini je lah. Biasa tak selari je, kena baca dengung. Dia pun dengunglah pada ra dengan lam. Maka bila dia dengungkan ra pada lam, bunyinya tak menarik langsung. Maksud saya dengung tu, kita melamakan dua harakat. Okey? Okey, contoh dalam surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Okey? Khafi saya terap. Okey. Tak ada mana. Khafidah. Okey. Dekat ayat surah Al-Waqi'ah, khafidah. Okey, ta dua di depannya macam ni, selepasnya huruf ra. Jadi ada setengah orang bila dia tengok macam tu, baris tanwinnya bentuk macam 99. Dia faham bila nampak 99 kena dengung, dia pun bacalah dengung pada ra. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nampak? Dia lamakan kat situ. Khafidatur rafi'ah. Dia tak boleh baca dengung kat situ.
Sebab ra dengan lam ni dia takkan tercapai bunyi dengung. Macam tu juga saya pernah dengar orang baca surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat yang keberapa saya tak ingat, dekat juzuk 30. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Ayat bawah tu kan ada ayat kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Ayat sebelum tu saya macam mana ke wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan. Baris lam dua di atas yang tidak selari, selepasnya ada huruf lam. Jadi bila tengok tak selari ni dia faham kena dengung, dia pun baca okey, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dia lama kakak, aklan lamma. Saya pernah dengar macam tu, bukanlah masjid ini tapi dekat tempat lain lah kan, saya pernah dengar dia baca macam tu. Dia baca lagu sedap, lagu dia sedap, dia bawa lagu Hijaz lagi macam saya baca tadi tu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, dia baca ayat tu. Tapi dia baca daripada awal lah sampailah ayatnya wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dia lama dekat aklal. Masa apa dia lama kat situ? Saya sahlah orang yang lama kat situ mesti dia faham asal baris dua tak selari dengung. Saya beritahu tuan-tuan, dalam Quran ada juga pada ra dengan lam yang sebelumnya barisnya tak selari, tetapi ra dengan lam tidak boleh dengung. Ra dengan lam ni special sikit. Walaupun ra dengan lam itu baris apa namanya, ada setengah orang dia mempersoalkan, dah tahu ra dengan lam tu tak didengungkan, ngapa tak letak dia kat sini? Ada orang marah macam tu. Kenapa tak letak situ? Kenapa letak kat situ? Pasal apa? Ini demo ulama yang tulis baris ni tak reti. Kadang orang dia kata macam tu. Sebenarnya saya pun tak pastilah pasal apa dia apa namanya ulama meletakkan macam tu cara tulisnya. Tapi sebenarnya ulama tu nak membezakan di antara yang disebut secara jelas dengan yang tak jelas. Yang tak jelas tu maknanya dengung lah ataupun dimasukkan secara lain. Kalau macam yang ini kita sebut tanwinnya jelas. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, yang kita selalu belajar dalam mukaddam selama hari ni tu. Guru kita dulu ajar A2 di atas an, A2 di bawah in, A2 depan un, an, in, un, ba2 atas ban, ba2 bawah bin, ba2 depan bun, ban, bin, bun. Itu ban, bin, bun tu dia nak ngabarkan sesuai hanya untuk ini 6 huruf sahaja. Disebut secara an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, hanya untuk 6 huruf ini saja. Tetapi pada huruf-huruf yang lain ini dia tak boleh sebut secara an, in, un, tak boleh. Sebab dia ada yang kena masukkan secara sempurna. Contohnya macam nun tadi, amilatun nasibah, dimasuk secara jelas. Dan macam pada lam ni pula,
dia masukkan lam dua di atas kepada lam yang bersabdu. Aklan lamma. Dia tak sebut aklan lamma. Tak betul pada orang yang membaca wa ta'kulunat turatha aklan lamma. Dia sebut aklan. Sebab lam dua di atas ni tak boleh sebut secara jelas. Lan tak boleh. Sebab kerana selepasnya ada lam yang bersabdu, maka lam dua di atas ini perlu dimasukkan terus pada lam yang bersabdu. Maka bunyinya aklan lamma. Macam tu juga pada ini. Walaupun ta dua di depannya seperti ini, tetapi selepasnya ada ra sabdu. Maka kita tak boleh sama cara kita sebut tanwin yang ini dengan tanwin yang ini. Kalau andainya ta dua depannya bentuk macam ini, maka kita boleh sebutlah ta dua depan itu dengan bunyi ton. Tapi kalau ta dua depannya macam ni, dia nak ngabarkan tak boleh sebut ton. Dia kena masuk terus pada huruf ra yang berikutnya, bunyinya tur. Khafidatur rafi'ah. Cuma ra dengan lam dia tak boleh dilamakan, tak boleh dengung. Tapi huruf selain daripada ra dengan lam, nun ke, mim ke, semua kena dengung. Okey? Nanti kita tengok perlahan. Sebab sebelum ni kita pernah bincang tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tanwin ini. Yang mana tanwin ini adalah dia berkaitan tentang nun mati. Nun mati dan tanwin. Ada satu bab yang kita dah bincang sebelum ini, tak silap saya pada tahun sebelum ini ataupun bulan-bulan yang lalu kita dah bincang tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Yang mana nun mati dan tanwin itu boleh terpecah kepada 5 bacaan. Sama ada izhar halqi. Ini izhar halqi lah ni. 6 huruf ni. Ataupun boleh dibaca secara idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah maknanya kita kena masukkan terus secara dengung. Contohnya pada nun, pada mim, pada ya, pada waw. Dan ada juga idgham bila gunnah. Dia kena masukkan tapi memasukkan tak payah dengung. Contohnya pada ra, pada lam. Dia masukkan terus pada huruf ra, masukkan terus pada huruf lam, tapi masukkan itu tanpa dengung. Dia ada tanwin, dia ada nun mati dan tanwin yang dibaca secara iklab. Iklab tu maksudnya yang saya cerita sebelum ni, tanwin yang ada mim kecil tu. Mim kecil ekor ke bawah tu. Itu iklab. Iklab maksudnya kena tukar bunyi. Asalnya lan tukar kepada lam. Asalnya tan tukar kepada tam. Dia gitu. Bunyinya macam tu kalau iklab. Kemudian dia ada bacaan ikhfa. Ikhfa ni maknanya menyembunyikan bunyi tanwin. Sembunyikan tanwin tu. Contohnya dalam surah apa namanya? Surah Insan tadi yang saya sebut Insan tadi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tu. Ataupun dalam surah apa nama Al-Zalzalah. Yauma idzi, itu tanwin jumpa ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin mithqala dharratin, itu maknanya tanwin berjumpa dengan shin. Tanwin bila jumpa dengan shin dia jadi ikhfa. Maksud ikhfa tu apa? Menyembunyikan bunyi tanwin di sebalik huruf shin. Tu bunyi yang macam nampak nak bagi shin tapi tak shin lagi. Kalau kita dengar orang yang betul-betul baca secara teliti, kita akan perhati, macam bunyi shin tapi tak bunyi shin lagi, dia nak pergi ke shin. Itu maknanya ikhfa. Dia sembunyikan, dia tak sebut jelas. Kalau ada orang baca faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah, dia dharratin syarran tak betul lah sebab dia pergi tin pula. Sedangkan ta dua di bawah itu selepasnya huruf shin.
dan barisnya pula tidak selari. Mithqala dzarratin, dzarratin syarran. Tin, ta dua di bawahnya tidak selari selepasnya huruf shin. Maka di sini kena menyembunyikan tin ini di sebalik shin. Shin ni maksud sembunyi macam mana? Kita punya mulut dah standby nak pergi ke shin. Macam mana makhraj huruf shin? Huruf shin ini dia huruf yang bermain dengan lidah. Yang mana kita punya tengah lidah itu akan dinaikkan menghampiri dengan langit-langit tengah ni. Sya. Okey. Kita punya lidah akan naik sikit. Sya. Jadi kita punya bila dengung ni, dia bunyinya lidah tu macam nak pergi dah macam tu, tapi tak pergi lagi. Dia nak dekat-dekat dah. Fa wa man ya'mal mithqala dzarratin tiash. Tak, dia lepas tiash. Tu dia pergi ke sya. Itu maksudnya ikhfa, menyembunyikan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Lepas dah tiasha, dia dekat dengan nak pergi ke shin tu. Okey. Begitu juga kalau kata sekiranya huruf selepasnya apa sekali huruf yang berkaitan dengan ikhfa. Okey, ini berkaitan dengan baris tanwin. Baik tuan-tuan, ini sebenarnya ulangan saja. Saya nak ulang je. Baru nak masuk topik hari ni. Okey tuan-tuan, topik hari ni ialah berkaitan tentang tanwin lagi, tetapi tanwin yang berjumpa dengan huruf mati. Sebab ini topik ini agak berat jugalah, kerana dia punya contoh tak banyak dalam Quran. Walaupun dia tak banyak dalam Quran, tapi kadang-kadang orang tak perasan dia punya hukum bacaannya. Okey, iaitu bacaan antara nun mati pula tanwin, tak kisahlah dua di atas ke, dua di bawah ke, ataupun dua di depan ke. Okey, okey. Yang selepasnya akan ada huruf yang berbaris mati. Di sini kaedahnya berbeza dengan yang kita faham selama hari ini. Okey, kita ambil satu contoh. Saya ambil satu contoh dalam surah Al-Ikhlas. Ayat pertama surah Al-Ikhlas, Qul hu wallahu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Kemudian ayat keduanya, Allahus samad. Okey. Okey, ini kalau kata sekiranya selepasnya huruf mati ataupun bersabdu lah, sebab sabdu itu merupakan huruf mati juga sebenarnya. Okey, kalau orang yang baca surah Ikhlas secara berhenti setiap ayat, dia takkan jumpa hukum ini. Contoh, orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang yang baca macam tu, dia tak perasan sangat, dia takkan jumpa hukum ini. Tapi kalau orang yang nak baca Qul huwallah ayat pertama dengan ayat kedua ini secara satu nafas, dia nak gabungkan ayat pertama, ayat kedua, satu nafas. Tarik satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillah. Tu. Dia nak sambungkan secara satu nafas. Jadi kalau dekat sini adanya dal dua di depan tanwin. Okey. Selepasnya ada huruf sabdu.
Jadi dekat sini dia tak boleh baca Qul huwallahu ahad Allahus samad satu nafas. Tak boleh macam tu. Salah kaedahnya. Dan dia juga tak boleh baca secara bunyi macam ni. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Tak boleh juga. Kaedahnya salah. Cara di sini kaedah yang sebenarnya adalah dal dua di depan asalnya ahadun. Ahadun perlu ditukarkan daripada don jadi du saja. Asalnya dua depan, tukar jadi bagi depan saja. Ahadun jadi ahadu. Kemudian selepas du ini dia mestilah menambah huruf nun yang baris di bawah ni. Maka sebutnya ahaduni. Asalnya ahadun. Tapi bila nak masuk kepada selepasnya huruf yang berbaris sabdu ini, maka ahadun kena jadi ahadu. Dan kena tambah huruf nun baris bawah selepasnya. Ni. Maka sebutan daripada ahadun jadi ahaduni. Jadi gitu. Ahaduni. Selepasnya barulah Allah. Maka ahaduni, ni ini yang akan tekan kepada Allah. Maka bunyinya bukan ahadun Allah. Dia jadi ahadunillah. Ahadunillah. Ni ini dibaca secara satu harkat saja. Tak boleh panjang. Dia jangan ahadunil. Dia lama sangat. Tak boleh. Du ni lama-lama pun tak boleh. Dia tak boleh ahadunillah pun tak boleh. Dia du ni satu harkat, ni masuk ke Allah ni pun satu harkat. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bunyi begitu. Ahadunillahus samad. Itu kaedah dia. Bila kaedah ini kita jumpa, kita faham, maka selama lepas hari ini kalau kita nak buat bacaan secara bersambung, perlu dibetulkan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang keduanya, dalam buku kitab ini dia ada bawa contoh yang lainnya. Contohnya seminit lagi. Bizinati. Bizinati al-kawakibu. Bizinatin. Okey. Adanya bizinatin dengan al-kawakibu. Tadu di bawah tin ini selepasnya ada lam. Maka di sini dia tak boleh bunyi bizinatin al-kawakib. Tak boleh. Ataupun orang yang suka baca macam ni, dia masuk dia tadu di bawah ni terus pada lam. Bizinatil kawakib pun tak boleh. Dia kaedah kat sini kena buat macam tadi juga. Asalnya bunyi bizinatin. Asalnya bizinatin. Sepahnya al-kawakibu. Okey. Bizinatin dia kena tukarkan dulu. Tin jadi ti dulu. Pertama, kaedah pertama dia kena tukar dulu tin jadi ti. Bizinatin kepada bizinati. Kemudian selepas ti ini perlu ditambah huruf nun baris bawah. Maka bunyinya bizinati
Ni yang akan masuk pada lam itu. Bizinatinil kawakibu. Okey, bizinatinil kawakibu. Itu caranya. Kaedahnya perlu ditukarkan baris dua kepada satu baris, kemudian ditambahkan nun baris bawah selepasnya. Jadi itu saja pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Masih lagi dalam topik ni, kerana saya nak bawakan kepada tuan-tuan contoh-contoh yang selain daripada ini, kerana contoh-contoh yang ada seperti ini tidak banyak dalam Quran. Tak banyak, dia sikit saja. Walaupun dia sikit, kadang-kadang orang terlupa. Yang terlupa tu tuan-tuan, bukan tuan-tuan, saya sendiri pun kadang-kadang terlupa kaedah hukum ni. Tersilap kadang-kadang. Jadi minggu depan insyaAllah kita perhatikan. Tak silap saya, Cikgu Syazali pun dulu suka baca ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Jumu'ah, surah Jumu'ah ni ayat yang popular lah, orang ramai hafal ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Betul? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu. Tu nanti saya ceritakan minggu depan, cerita pasal ayat surah Al-Jumu'ah. Nanti tuan-tuan balik semak siap-siap surah Jumu'ah. Minggu depan kita buka dalam ayat surah Al-Jumu'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam bis-shawab. Kita tutup pengajian kita pada malam ini dengan membaca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.